Saya telah kehilangan lebih daripada 9,000 tembakan dalam kerjaya saya. Saya kehilangan hampir 300 permainan. Sebanyak 26 kali saya dipercayai berjaya meraih kemenangan dan ketinggalan. Saya telah berulang kali gagal dalam hidup saya, dan sebab itulah saya berjaya. Kata-kata daripada seorang tokoh yang terkenal dalam sukan bola keranjang, Michael Jordan. Sesi perkongsian ini berfokus kepada subtajuk kesantunan berbahasa yang terkandung dalam bab pragmatik. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada yang menonton. Apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa ialah kesopanan dan kehalusan ketika menggunakan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kesantunan berbahasa. Pertama, kesantunan berbahasa merangkumi ungkapan bertata susila. Kedua, kesantunan berbahasa ialah penggunaan kata ganti nama diri yang hormat mengikut konteks dan situasi. Ketiga, kesantunan berbahasa meliputi bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat ikut situasi. Keempat, kesantunan berbahasa merupakan penggunaan intonasi, nada suara dan ciri paralinguistik yang sesuai. Bagi aspek bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat, terdapat beberapa gelaran. Yang pertama, gelaran kekeluargaan, gelaran pergaulan biasa, gelaran warisan atau keturunan, gelaran kurniaan, gelaran keagamaan, gelaran iktisas, dan gelaran kurniaan lain. Yang ketiga ialah ungkapan bertata susila. Ungkapan bertata susila merupakan ungkapan yang menggunakan kosakata yang halus dan sopan, sama ada secara lisan atau tulisan. Contoh, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera, syukur alhamdulillah, apa khabar, jemput duduk, sila masuk, berbadan dua, terima kasih, dan lain-lain. Penggunaan kata ganti nama diri amat penting untuk menunjukkan perhubungan antara penutur dengan orang yang mendengar. Penggunaan kata ganti nama diri ini ditentukan oleh faktor usia, keakraban, dan status. Contoh, kata ganti nama diri pertama, aku, kata ganti nama diri kedua, engkau, kalian, dan kata ganti nama diri ketiga, mereka. Bagi golongan diraja, terdapat juga penggunaan kata ganti nama diri seperti baginda, tuan hamba, duli tuanku, hamba, patih, dan lain-lain. Yang kelima ialah gelaran kekeluargaan. Gelaran kekeluargaan ini ditentukan berdasarkan pertalian darah dan gelaran berdasarkan ikatan perkahwinan. Gelaran berdasarkan pertalian darah adalah seperti datuk, nenek,
ayah, emak, abang, adik, kakak, mak ngah, pak ngah, pak long, mak long, pak usu, mak usu, dan lain-lain. Gelaran berdasarkan ikatan perkahwinan pula seperti mertua, menantu, besan, ipar, biras. Kalau kita sudah berkahwin, maka adalah gelaran berdasarkan ikatan perkahwinan. Gelaran pergaulan bersahaja, kita biasa menggunakan panggilan encik untuk lelaki, cik untuk perempuan yang belum berkahwin. Kalau perempuan yang sudah berkahwin, kita panggil puan. Okey. Gelaran encik dan cik ini kita gunakan untuk orang yang sebaya dengan kendiri diri kita atau untuk orang yang lebih muda daripada kita atau untuk orang yang lebih tua daripada kita tetapi tidak setua ibu bapa kita. Kalau sama tua dengan ibu bapa kita atau lebih tua, kita boleh gunakan puan atau makcik. Okey. Baik, gelaran pergaulan tak bersahaja dalam situasi formal pula digunakan apabila terdapat sekatan-sekatan sosial tertentu sama ada sekatan pangkat, kedudukan sosial atau hubungan belum rapat dalam situasi rasmi. Okey, untuk yang ini, maka contoh gelarannya adalah seperti saudari, puan, tuan, cik, tetuan, saudara. Yang ke-8 ialah gelaran warisan atau keturunan. Gelaran warisan atau keturunan ini ialah gelaran yang diwarisi oleh seseorang anak daripada bapanya. Okey, oleh seseorang anak daripada bapanya. Pertama, keturunan raja-raja memerintah. Contoh, di negeri Perak dan Selangor, keturunan mereka akan menggunakan gelaran warisan raja. Negeri Sembilan, Tuanku. Johor dan Kedah, Tunku atau Ungku. Kelantan dan Terengganu, Tengku atau Engku. Yang kedua, keturunan orang besar-besar. Contoh, di Sarawak, yang lelaki menggunakan gelaran warisan abang dan yang perempuan menggunakan gelaran warisan dayang. Di negeri Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu, keturunan orang besar-besar ada menggunakan gelaran cik. Di negeri Perak, Megat atau Puteri, dan di negeri Terengganu dan Kelantan terdapat juga gelaran wan, tuan, nik. Boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad. Lelaki menggunakan gelaran Said atau Syekh. Perempuan menggunakan gelaran Syarifah atau Siti. Dan yang keempat, keturunan asal luar Malaysia. Radin, keturunan asal luar Malaysia dari Jawa. Daing, keturunan asal luar Malaysia dari Tanah Bugis. Sidi dan Sultan, keturunan asal luar Malaysia dari Minangkabau. Dan Tiuku atau Tiongku merupakan gelaran warisan atau keturunan daripada Aceh. Baik, bagi gelaran panggilan hormat dan kaedah penggunaannya, saya membincangkan aspek ini berdasarkan Surat Pekeliling Am Bilangan 4 tahun 2014 iaitu panggilan hormat dan kaedah penggunaannya yang boleh dirujuk juga
di laman web rasmi Bahagian Istiadat dan Urus Setiap Persidangan Antara Bangsa atau dengan membuka laman web www.istiadat.gov.my. Baik, ini ialah Surat Pekeliling Am Bilangan 4 tahun 2014. Menurut tujuan surat pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk menyediakan garis panduan yang lengkap bagi menyeragamkan penggunaan panggilan hormat untuk digunakan dalam semua urusan rasmi, kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan swasta. Apa yang dimaksudkan dengan panggilan hormat? Panggilan hormat ialah merujuk kepada sebutan sebelum namanya yang digunakan bagi menghormati individu tertentu berdasarkan kedudukan, mengikut keturunan, jawatan, anugerah darjah kebesaran yang diterima dan keagamaan. Panggilan hormat ini lazimnya digunakan pada surat, sampul surat, kad jemputan, teks juru acara, teks ucapan dan sebagainya. Baik, kita mulakan dengan panggilan hormat gelaran warisan. Gelaran warisan ini macam yang disebutkan tadi diwarisi daripada bapa. Okey. Bagi gelaran warisan keturunan diraja seperti Tunku, Tengku, Engku, Ungku, Ku atau Raja, panggilan hormat bagi mereka ialah Yang Mulia, lelaki dan perempuan. Untuk keturunan Nabi Muhammad, bagi lelaki yang menggunakan panggilan warisan Syed atau Syekh, panggilan hormat untuk mereka ialah Tuan. Bagi perempuan, Sarifah atau Siti, panggilan hormat untuk mereka ialah Puan. Bagi individu yang dikurniakan darjah kebesaran yang membawa gelaran, maka gelaran tersebut hendaklah diletakkan selepas panggilan hormat keturunan dan diikuti nama gelaran. Kaedah penggunaan bagi panggilan hormat keturunan adalah seperti berikut. Raja Zulkarnain dikurniakan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Panggilan hormatnya ialah Yang Mulia Tan Sri Raja Zulkarnain. Ini berdasarkan Surat Pekeliling Am Bilangan 4 tahun 2014, panggilan hormat dan kaedah penggunaannya yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri 30 Jun 2014. Panggilan hormat diraja, ketua negara dan ketua negeri. Yang di Pertuan Agong, panggilan hormat untuk lelaki ialah Seri Paduka Baginda. Raja Pemaisuri Agong, panggilan hormat untuk perempuan ialah Seri Paduka Baginda. Bagi jawatan Sultan Negeri Kedah dan Sultan Negeri Terengganu, panggilan hormat untuk lelaki ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Bagi Sultanah Negeri Kedah dan Sultanah Negeri Terengganu, panggilan hormat juga ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Bagi Sultan Negeri Kelantan dan Sultan Negeri Pahang, panggilan hormat untuk lelaki ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Jawatan untuk Sultanah Pahang atau Raja Perempuan Kelantan, panggilan hormat yang digunakan ialah Duli Yang Maha Mulia.
Bagi jawatan-jawatan di negeri-negeri berikut, pertama, Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Johor, Sultan Selangor, Raja Negeri Perlis, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Panggilan hormat untuk lelaki ialah Duli Yang Maha Mulia. Bagi jawatan Raja Perempuan Perak Darul Rizwan, Sultanah Johor, Tengku Ampuan Selangor, Raja Perempuan Perlis, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, panggilan hormat untuk perempuan ialah Duli Yang Maha Mulia. Panggilan hormat untuk Ketua Negeri. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, tetapi mempunyai tuan yang terutama, yang itu yang di-Pertua Negeri. Untuk 4 negeri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertua Negeri, panggilan hormat untuk lelaki ialah tuan yang terutama. Isteri kepada tuan yang terutama, panggilan hormatnya ialah yang amat berbahagia. Satu lagi jawatan yang menggunakan gelaran tuan yang terutama ini ialah Pesuruh Jaya Tinggi atau duta-duta asing. Mereka juga turut dipanggil tuan yang terutama. Ini ialah gelaran keagamaan. Untuk mufti, gelaran keagamaan ialah Sahibus Samahah, Kadi Besar atau Kadi Sahibul Padilah. Biasanya mufti dan kadi ini ialah lelaki, tiada perempuan. Untuk ustaz, panggilan hormat untuk ustaz ialah Al-Fadil. Bagi lelaki yang telah menunaikan haji, panggilan hormat untuk mereka ialah tuan, manakala perempuan pula, panggilan hormat untuk hajah ialah puan. Seterusnya, panggilan hormat kurniaan darjah kebesaran. Darjah kebesaran Sri Maharaja Mangkunegara dan Sri Setia Mahkota, SMN atau SSM. Lelaki dan wanita yang menerima darjah kebesaran ini akan mendapat gelaran Tun. Jika penerima ialah lelaki, maka isteri penerima akan menggunakan gelaran Toh Puan. Panggilan hormat bagi Tun dan Toh Puan dalam majlis-majlis rasmi, jika kita menjadi pengacara majlis atau penulis kad jemputan, kita kena gunakan panggilan hormat yang amat berbahagia untuk Tun dan Toh Puan. Bagi penerima darjah kebesaran, Pengelima Mangkunegara, PMN, Pengelima Setia Mahkota, PSM. Lelaki dan wanita yang menerima darjah kebesaran ini akan menggunakan gelaran Tan Sri. Jika penerima ialah lelaki, maka isteri penerima akan menggunakan gelaran Puan Sri. Tan Sri dan Puan Sri ini dalam majlis-majlis rasmi akan menggunakan panggilan hormat yang berbahagia. Darjah kebesaran Pingat Jasa Negara, PJN, dan Pengelima Setia Diraja akan membawa gelaran Datuk kepada lelaki atau wanita. Jika penerima ialah lelaki, isteri penerima akan menggunakan gelaran Datin. Panggilan hormat untuk Datuk dan Datin sama dengan panggilan hormat untuk Tan Sri dan Puan Sri, iaitu yang berbahagia.
Ini ialah jawatan-jawatan dalam politik. Jawatan-jawatan dalam politik turut menggunakan panggilan hormat seperti berikut. Untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Menteri Besar, Timbalan Ketua Menteri. Penyandang jawatan akan menggunakan panggilan hormat yang amat berhormat. Kalau penyandang jawatan ialah keturunan raja, mereka akan menggunakan panggilan hormat yang berhormat mulia. Yang berhormat mulia hanya untuk penyandang jawatan keturunan raja. Isteri untuk penyandang jawatan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Menteri Besar, Timbalan Ketua Menteri, dalam majlis rasmi, panggilan hormat untuk isteri-isteri mereka ialah yang amat berbahagia. Bagi jawatan menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, yang dipetua Dewan Negara, yang dipetua Dewan Rakyat, dan ahli Dewan Rakyat. Penyandang jawatan akan menggunakan panggilan hormat yang berhormat, kecuali kalau mereka berketurunan raja, mereka akan menggunakan panggilan hormat yang berhormat mulia. Suami atau isteri kepada penyandang jawatan akan menggunakan panggilan hormat yang berbahagia. Untuk ahli Dewan Negara, panggilan hormatnya ada berbeza sedikit, iaitu yang berhormat senator. Untuk suami atau isteri, ahli Dewan Negara sama. Dia akan menggunakan yang berbahagia. Ini ialah panggilan hormat jawatan pejabat awam. Jawatan pejabat awam seperti Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar, dan Ketua Hakim Syari'i. Penyandang jawatan akan menggunakan gelaran yang amat arif. Suami atau isteri mereka akan menggunakan panggilan hormat yang amat berbahagia. Untuk jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Syari'i. Panggilan hormat bagi penyandang jawatan ialah yang arif. Isteri atau suami penyandang jawatan yang berbahagia. Ketua Setiausaha Negara, panggilan hormat untuk penyandang dan isteri atau suami Ketua Setiausaha Negara ialah yang berbahagia. Begitu juga dengan jawatan-jawatan seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan Ketua Setiausaha Kementerian. Panggilan hormat untuk penyandang jawatan, termasuk suami atau isteri penyandang jawatan, ialah yang berbahagia. Sama dengan Ketua Setiausaha Negara. Bagi jawatan Ketua Jabatan Persekutuan, penyandang Jursa C dan ke atas, Major Jeneral, Timbalan Komisioner Polis dan setaraf ke atas, termasuklah pengetua sekolah. Penyandang jawatan akan menggunakan panggilan hormat yang berusaha. Suami atau isteri bagi penyandang jawatan dipanggil Tuan Puan. Okey. Semua panggilan hormat ini tadi adalah berdasarkan Surat Perkeliling Am Bilangan 4 tahun 2014, panggilan hormat dan kaedah penggunaannya yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri 30 Jun 2014. Untuk gelaran ikhtisas, rujukan yang digunakan ialah
buku Nahu Melayu Mutakil yang ditulis oleh Asmah Haji Omar. Gelaran ikhtisas yang ada ialah Profesor. Profesor dikurniakan kepada ahli akademik lelaki atau ahli akademik perempuan yang sudah mencapai pangkat yang paling tinggi dalam bidang akademik atau ikhtisas. Profesor Madya pula dikurniakan kepada ahli akademik lelaki dan ahli akademik perempuan yang sudah mencapai taraf akademik satu tingkat di bawah profesor. Gelaran doktor dikurniakan kepada ahli akademik lelaki atau perempuan yang A. bertauliah dalam bidang perubatan atau pergigian. B. memiliki ijazah kedoktoran dalam apa-apa sahaja bidang. Cikgu ialah gelaran ikhtisas untuk guru lelaki dan guru perempuan. Manakala insinyur atau IAU merupakan gelaran untuk jurutera profesional. Gelaran kurniaan lain diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu. Pertama, Bapa Kemerdekaan diberikan kepada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Ahad. Bapa Pembangunan diberikan kepada Allahyarham Tun Abdul Razak. Bapa Perpaduan diberikan kepada Allahyarham Tun Husin Un. Bapa Pemodenan diberikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pendeta diberikan kepada Allahyarham Tan Sri Dr. Haji Zainal Abidin bin Ahmad atau Zaba. Seniman agung diberikan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Okey, seterusnya ialah gabungan gelaran. Jika gelaran kekeluargaan bercampur dengan gelaran keagamaan, contohnya Pak Haji, Mak Haja. Okey, rumus 2, gelaran kekeluargaan campur gelaran warisan. Contohnya Mak Engku Wahida, Pak Tengku Amar. Mak Engku ialah gelaran Mak ialah gelaran kekeluargaan, Engku ialah gelaran warisan, Wahida ialah nama individu tersebut. Pak ialah gelaran kekeluargaan, Tengku ialah gelaran warisan, Amal ialah nama individu. Rumus 3, gelaran kurniaan diikuti oleh gelaran ikhtisas, agama, keagamaan dan warisan. Contoh, Tan Sri ialah gelaran kurniaan. Doktor ialah gelaran ikhtisas, Haji gelaran keagamaan dan Tengku gelaran warisan. Jadi, nama bagi Farihin, rujukan kehormat ialah Tan Sri Dr. Haji Tengku Farihin. Formulanya begini, rujukan hormat, jika kita menggunakan rujukan hormat dalam majlis-majlis rasmi, kalau kita menjadi juru acara dalam majlis tersebut, maka rujukan hormat perlu mendahului gelaran kurniaan. Kemudian sama, ikhtisas, keagamaan, warisan, barulah nama penerima. Okey, contoh yang berbahagia Tan Sri Dr. Haji Tengku Farihin. Seterusnya ialah segmen contoh soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan 1. Tengku Pakro Had bin Tengku Fahmi Had berkelulusan dalam bidang ilmu fikah. Beliau telah dilantik sebagai kadi di sebuah daerah di Selangor sebelum dianugerahi pingat kebesaran
oleh Yang di-Pertuan Agong. Rujukan hormat bagi Tengku Pakro Had bin Tengku Pami Had ialah A. Yang Mulia Datuk Sahibo Fadilah, B. Yang Berhormat Mulia Datuk Ustaz, C. Yang Mulia Datuk Sahibus Samaha, dan D. Yang Berhormat Mulia Datuk Al-Fadil. Okey. Tengku ialah gelaran warisan. Jadi, panggilan hormat untuk Tengku ialah Yang Mulia. Dan Tengku Pakro Had ini bukan ahli politik. Jadi, beliau tidak menggunakan gelaran Yang Berhormat Mulia. Untuk kadi, gelaran untuk kadi ialah Sahibo Fadilah. Jadi, jawapan ialah A. Rujukan kehormat yang manakah yang tidak tepat? Yang tidak tepat maksudnya salah. A. Yang Berhormat untuk Senator, Tuan Yang Terutama untuk Duta Besar, Duli Yang Maha Mulia untuk Raja yang Memerintah, Yang Amat Berhormat Yang di-Pertua Negeri. Okey, Yang di-Pertua Negeri sepatutnya ialah Tuan Yang Terutama, bukan Yang Amat Berhormat. Yang Amat Berhormat hanya untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri. Baik, yang seterusnya, yang berikut merupakan padanan yang betul antara jenis gelaran dengan contoh gelarannya, kecuali warisan, contoh gelaran Tengku, betul. Kurniaan ikhtisas pendeta, pendeta sepatutnya masuk kepada kurniaan lain. Kurniaan ikhtisas hanya profesor, profesor madya, doktor, cikgu, insinyur. Contohnya. Okey, kurniaan pemerintah, Datuk, betul. Datuk Tan Sri Tun, semua ialah kurniaan pemerintah. Kurniaan lain, Seniman Agong. Jawapan ialah B. Soalan 4, meminta yang manakah ayat yang mengandungi ungkapan bertata susila? Pak Belang, orang rumah, Puteri Lilin, diam-diam ubi. Ungkapan bertata susila termasuklah bahasa halus. Okey, untuk harimau, bahasa halusnya ialah Pak Belang. Orang rumah ialah isteri. Bahasa halus untuk isteri. Manakala Puteri Lilin dan diam-diam ubi ini ialah kiasan, bukan bahasa halus. Kiasan atau simpulan bahasa. Jadi jawapan ialah 1 dan 2. Baik, yang kelima, yang manakah ayat yang mengandungi ungkapan bertata susila? Untuk soalan begini, kita kena lihat dengan berhati-hati. Dewani, Yang Amat Berbahagia Puan Sri Dr. Aira Abirah binti Tabrini Taibut, Pengarah Kesihatan Negeri. Okey, Pengarah Kesihatan Negeri ialah ketua jabatan sahaja. Jadi, panggilan Yang Amat Berbahagia ini tidak sesuai. Sepatutnya yang berusaha. Okey. Yang berusaha Encik Taqiyuddin Taqi bin Zahabi Zafri, pemangku Ketua Jabatan Bahasa Universiti E. Encik Taqiyuddin Taqi ini ialah ketua jabatan. Jadi, sesuai menggunakan panggilan hormat yang berusaha. Dan ini ialah ungkapan bertata susila. Baik. Yang Berhormat Datuk Tengku Hian Labiid bin Tengku Lee Waudin, Setiausaha Kerajaan Negeri A. Beliau ialah Setiausaha Kerajaan Negeri dan menggunakan gelaran Tengku. Jadi sepatutnya Datuk Tengku Hian Labiid ini dipanggil Yang Berhormat Mulia. Okey, Yang Berbahagia Datuk Rahimi Raid bin Jabran Jadil,
Timbalan Pengarah Perikanan Negeri G. Okey. Datuk Rahimi Raid ini juga ketua jabatan, tetapi beliau mempunyai gelaran Datuk, maka rujukan hormat untuk Datuk ialah Yang Berbahagia. Jadi jawapan yang betul ialah A. Pemidato Mazuki dan Wapiudin. Baik, yang seterusnya. Datuk Dr. Tengku Basil Bairuni bin Tengku Yakin El Amin banyak menyumbang idea sejak dilantik sebagai senator beberapa tahun lepas. Rujukan kehormat bagi individu di atas ialah Tengku Basil ialah keturunan diraja. Gelaran warisan untuk keturunan diraja ini ialah Yang Berhormat Mulia. Okey. Kalau bukan keturunan diraja, maka B ialah jawapan. C itu hanya untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri. Okey, soalan 6. Irfan Isham bergelar Tengku. Nanti mesti ada Yang Mulia. Seorang ahli Dewan Rakyat. Jadi, dia mestilah Yang Berhormat Mulia. Jadi, jawapan A dan B kita tolak. Irfan Isham telah mengerjakan haji. Jadi, mesti ada haji. Haji Irfan Isham. Okey. Isteri beliau bernama Yang Mulia Datin. Kalau Datin, maksudnya Irfan Isham ini mempunyai gelaran kurniaan Dato'. Jadi, jawapan yang sesuai ialah C, bukan D. Okay. Baik. Toh Puan Hajah Dr. Amimi Kamila binti Azan Aliuddin. Rujukan kehormat bagi Toh Puan Hajah Dr. Amimi Kamila binti Azan Aliuddin ialah Toh Puan. Toh Puan, rujukan kehormat ialah Yang Amat Berbahagia. Okey, soalan 8. Yang manakah padanan yang betul antara jawatan dan rujukan kehormat? Ahli Dewan Negara, mereka akan dipanggil Yang Berhormat. Y. Ketua Jabatan Yang Berusaha. X. Pesuruh Jaya Tinggi, Tuan Yang Terutama, W, dan Profesor Universiti Yang Berbahagia. Jadi jawapan ialah B. Baik. Kesantunan berbahasa seseorang dapat dinilai berdasarkan perkara yang berikut. Kecuali intonasi dalam pertuturan, betul. Penggunaan bentuk sapaan, betul. Kegramatisan ayat dalam percakapan, tidak semestinya. Penggunaan kata ganti nama diri orang yang pertama, betul. Kegramatisan ayat dalam percakapan tidak semestinya menunjukkan kesantunan berbahasa itu digunakan. Okey, jawapan ialah C. Baik, seterusnya ialah segmen contoh soalan struktur. Soalan struktur yang pertama, contohnya, bina satu wacana bagi setiap situasi yang diberikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila. Panjang setiap wacana hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan. A. Individu X menegur individu Y yang sedang merokok di kawasan terbuka. B. Seorang remaja ingin meminta semula bagnya yang tersalah ambil daripada seorang wanita berumur. Individu Z tidak dapat membantu rakannya yang mahu meminjam wang. Okey. Perkara yang penting apabila kita menjawab soalan ini ialah pastikan wacana itu melebihi satu ayat. Itu perkara pertama. Perkara kedua, pastikan wacana yang dibina
menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila. Maksudnya, kena ada ungkapan bertata susila. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membina wacana melebihi 20 patah perkataan. Cadangan. Ini ialah cadangan jawapan. Individu X menegur individu Y yang sedang merokok di kawasan terbuka. Cadangan jawapan ialah, maafkan saya Encik, ini kawasan terbuka. Encik dimohon untuk tidak merokok di sini. Seorang remaja perempuan meminta semula bagnya yang tersalah ambil oleh seorang wanita berumur. Okey, remaja perempuan itu berkata, maafkan saya puan, beg yang puan ambil tersebut ialah beg saya. Bolehkah saya ambil semula beg saya? Okey. 3. Individu Z tidak dapat membantu rakannya yang mahu meminjam wang. Maafkan saya tidak dapat membantu awak kerana wang saku saya juga telah kehabisan. Soalan 2. Tengku Amil ialah anak tunggal kepada Tengku Zaidi dengan Tengku Nilopana. Beliau telah dianugerahi ijazah sarjana muda perubatan dari Universiti Kahirah Mesir. Beliau juga telah menunaikan ibadah haji sebelum menamatkan pengajian di Mesir. Okey. Nyatakan 3 jenis gelaran yang dimiliki oleh Tengku Amil dalam petikan di atas dan berikan satu contoh bagi setiap jenis gelaran tersebut. Okey. Maka kita akan lihat Tengku Amil ialah gelaran warisan. Contoh Tengku. Okey, kemudian ijazah sarjana muda perubatan ialah gelaran ikhtisas. Contoh, orang yang menerima gelaran ijazah sarjana muda perubatan ini, mereka akan dipanggil doktor. Jadi, contoh ialah doktor. Telah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini ialah gelaran keagamaan. Contoh, haji. Okey, ini adalah jawapan. Apabila kita menulis jawapan. Hati-hati semasa menulis sebab kalau kita tertukar, contohnya, Tengku itu kita letak dekat jenis gelaran, manakala gelaran warisan itu kita letak di bahagian contoh, jawapan itu kosong merekat kerana salah padanan. Okey. Baik, yang seterusnya. Kemukakan satu contoh untuk setiap gabungan gelaran berikut. Keagamaan campur warisan. Keagamaan contohnya haji. Warisan Tengku. Haji Tengku atau hajah. Hajah Tengku. Okey. Kurniaan kerajaan atau keagamaan. Contohnya, kurniaan kerajaan contoh Datuk, Datuk Haji atau Tan Sri Hajah. Okey. Kurniaan kerajaan atau ikhtisas contohnya Datuk Doktor atau Tan Sri IL yang insinyur itu tadi. Jadi kita boleh buat begini. Contohnya Tan Sri Profesor atau Datuk Doktor Tan Sri Haji, Datuk Hajah, Haji Megat, Hajah Wan. Okey, contohnya. Okey. Baik. Untuk soalan 4, jenis gelaran kekeluargaan X, W, Tengku, Megat, Tuan. Tengku, Megat, Tuan ini ialah gelaran warisan. W, V ialah gelaran warisan. Kemudian Tuh Puan, Datuk, Datuk, W ini ialah gelaran kurniaan. Ikhtisas Y. Ikhtisas contohnya Profesor. Ingatkan Profesor, Profesor Madya. Jadi, nyatakan jenis gelaran bagi B dan W. B ialah gelaran warisan atau keturunan. W ialah gelaran kurniaan kerajaan atau pemerintah. Okey.
Berikan satu contoh bagi setiap X dan Y. X itu contohnya, kalau kekeluargaan, ayah, ibu, datuk, nenek, besan tu termasuk dalam gelaran kekeluargaan ini. Ikhtisas, contohnya Profesor atau Profesor Madya atau Doktor atau Cikgu. Okey, ini ialah contoh jawapan. Okey. Baik, yang terusnya. Haras Damiri sudah menunaikan haji. Jadi, gelaran keagamaan di sini. Dan bekerja sebagai doktor haiwan. Gelaran ikhtisas doktor. Beliau telah menerima anugerah yang membolehkannya menggunakan gelaran Datuk. Okey. Datuk, dan soalan hanya minta rujukan kehormat bagi Haras Damiri. Untuk Datuk, rujukan kehormat ialah yang berusaha. Okey. Yang berbahagia, bukan yang berusaha. Okey. Baik, yang seterusnya. Nyatakan 4 faktor yang menunjukkan rujukan kehormat dalam bahasa Melayu. Rujukan kehormat ini ditentukan oleh gelaran warisan, gelaran kurniaan ikhtisas, gelaran kurniaan kerajaan, gelaran keagamaan, jawatan atau pangkat seseorang. Terutamanya mereka yang terlibat dalam politik atau pejabat-pejabat awam yang memegang jawatan-jawatan tinggi. Okey. Apakah rujukan kehormat bagi individu berikut? Mufti, Sehibus Samaha, Senator, yang berhormat Senator, Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat, Wakil Rakyat yang menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang berhormat. Okey. Kecuali kalaulah Timbalan Perdana Menteri itu keturunan diraja, maka rujukan kehormatnya ialah yang amat berhormat mulia. Kalaulah wakil rakyat itu golongan diraja, maka rujukan kehormatnya ialah yang berhormat mulia. Kalau bukan keturunan diraja, hanya yang amat berhormat atau yang berhormat sahaja. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan perbincangan kita untuk sesi ini dengan menjemput Yang Mulia Dr. Tengku Hawa Nida Karimah binti Tengku Kafan Asrari untuk membentangkan kertas kerja beliau. Selepas itu, saya akan membuka sidang ini untuk sesi perbincangan dan sesi soal jawab. Nyatakan ciri kesantunan bahasa dalam petikan di atas dan berikan contohnya. Macam tuan-tuan dan puan-puan ialah cirinya ungkapan bertata susila. Jadi contoh ialah tuan-tuan atau puan-puan. Boleh letak dalam jawapan. Okey, yang mulia ialah rujukan kehormat untuk orang yang menggunakan gelaran warisan, keturunan diraja. Kemudian doktor, doktor ialah gelaran ikhtisas. Dan tengku, tengku ialah gelaran warisan. Okey, jadi soalan ini sebenarnya mudah kalau kita fahamkan konsep dan kita senang-senang dapat 4 markah. Okey. Soalan struktur 8. Cikgu Rabdan, cikgu hendak ke mana? Cikgu ini ialah gelaran warisan. Jemput masuk Tok Imam. Tok Imam ialah gelaran keagamaan. Tuan Syekh, keputusannya bagaimana? Tuan Syekh ialah gelaran keturunan Nabi Muhammad, iaitu gelaran warisan. Okey. Datuk Ramsi Asikin, terima kasih atas sumbangan tersebut. Ini ialah gelaran kurniaan. Okey, contoh jawapan. Ini ialah jawapan cadangan. Cikgu Rabdan, gelaran ikhtisas. Tok Imam, gelaran keagamaan. Tuan Syekh, gelaran warisan. Datuk Ramsi Asikin ialah gelaran kurniaan pemerintah.
Pelajar-pelajar yang saya kasihi, hadiah terbaik kepada kawan ialah kesetiaan. Kepada musuh ialah kemaafan. Kepada ketua, hikmat cemerlang tanpa batasan. Kepada yang muda, contoh terbaik dipertontonkan. Kepada ibu bapa, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berpanjangan. Kepada guru, patuhi arahan, nasihat dan dorongan. Kepada diri sendiri, kejayaan demi kejayaan. Pastikan kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempatan-kesempatan yang menjelma. Dengan itu, saya mendoakan pelajar-pelajar sekalian berjaya dalam menduduki peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 3 910/3. Semoga berjaya. Assalamualaikum. Salam sejahtera.